Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukra lillah, sa'imin sa'iman, sidang penonton yang bersama dengan Facebook fanpage UTK dan juga Facebook fanpage Pondok Benda Baru. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi, dapat bertemu juga setelah mana kita berada dalam keadaan Ramadan kita, iaitu Ramadan kita sudah masuk malam yang ke-18. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita bersama dengan rancangan madrasah ataupun Pondok Benda Baru ni untuk kita nak bagi maklumat berkaitan dengan hukum hakam agama, lebih lagi kaitan dengan Ramadan kita, berkaitan dengan ibadah zakat kita. Alhamdulillah, jadi kita duduk di hujung-hujung dah ni. Hujung-hujung Ramadan dah. Kita ada 2 hari lagi nak sambut 10 akhir Ramadan. Lalu tu hari ni saya tak panjang lebar lah dalam kecek tu. Cumanya kita mari ni macam biasa. Kita nak seru pada dek kakak boleh sama-sama kita wakaf untuk Pondok Benda Baru kita, Pondok Baba Kumat. Macam mana dek kakak dah tahulah lebih kurang maklumat di antaranya. Alhamdulillah. Jadi Pondok Baba kita ni memerlu banyak lagi lah perbelanjaan tu untuk nak nak nyudah ke pondok, untuk nak buka pondok. Jadi adik kakak yang sedang menonton sekarang di mana saja berada tu, kita jangan tinggal peluang lah, kerana macam mana hadis Nabi dia sebut afdalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling baik, sedekah yang paling comel sekali adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Dan sedekah pada masa mana yang kita berasa sayang harta kita. Kita rasa sayang harta ada. Rasa tak suka mana nak sedekah, tu masa tu lah masa yang paling baik. Lalu tu dengan sebab sedekah saat ni, lebih lagi kita sedekah dalam bulan puasa, Allah Ta'ala akan ganda lagi. 70 hingga sampai 700. Lalu tu ini di antaranya peluang baik untuk kita berada dalam di hujung Ramadan. Belum pada kita nak masuk dalam nisfu Ramadan atau masuk dalam min awakhir Ramadan. Jadi kita jangan tinggal peluang lah. Kita bimbang bahawasanya kita kalau kita tak ada boleh kebajikan dalam bulan Ramadan ni, kita termasuk dalam orang yang rugi. Kita jangan biar digolongan yang rugi sekali lah. Untuk kita memenuhi Ramadan kita dengan beberapa sedekah semacam Nabi tu buat contoh kepada kita. Alhamdulillah, adik kakak yang masuk mari, minta tolong tekan sebar dululah. Adik kakak tekan share dulu, insya-Allah mudah-mudahan dalam share adik kakak saat ni tu akan ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Satunya kita sebar ilmu agama. Adik kakak jangan lupa bank in masuk melalui akaun bank Tanakan Kurung Thai 932-343-0501. Ni kita wakaf untuk Pondok Benda Baru. InsyaAllah พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเราได้เห็นเลขที่บัญชีด้านหน้าของเราทั้ง3ท่านเนี่ยเลขชื่อบัญชีนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในการวากฟของเราเพื่อนะครับเพื่อความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่างไรก็ดีเนี่ยพี่น้องที่เข้ามาอย่าลืมโอนเข้าบัญชีนะครับผ่านเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย932-343-0501นะครับชื่อบัญชีกูมุฮัมมัดฮัสซานีโรโซและอีก2ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหน้าที่ของอุสตาซอัฟดอลเดี๋ยวจะอ่านคำถามนะครับที่พี่น้องส่งมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุสตาซก็จะส่งไมค์ให้บาโบเราก่อนjadi babo kita nak penerangnya dulu untuk kita nak sambut kelebihan 10 akhir Ramadan reka dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kaitan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga adik kakak ada soalan nak tanya gapo, kita boleh kami masuk sama insya-Allah. Maka untuk seterusnya mari kita bersama dengan yang mulia Tuan Guru Baba Haji Komarudin kita insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu, selamat berjumpa. Selamat Ramadan ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, dan tak terlupa kepada kaum muslimin yang dirahmati. Alhamdulillah kita bersama dengan majlis live kita iaitu di Pondok Benda Baru kita. Moga-moga dengan kita bersama di dalam majlis kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita ambil manfaat bersama pada malam ini.
InsyaAllah kita ada nak bagi maklumat tentang Lailatul Qadar kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita, kaum muslimin muslimat yang mana kita duduk di bahagian yang kedua daripada bulan yang barakah, iaitu bulan Ramadan, yang mana kita menunggu-nunggu dan kita menanti-nanti kelebihan dan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sedia kepada mereka-mereka yang berpuasa, iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu maulana al-azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama kali kita jadikan sedekah kita pada malam ni, kita share dulu. Kita sebar dulu live kita ni kepada kawan-kawan kita, kepada jamaah-jamaah kita, supaya kita dapat ambil manfaat bersama, dapat kita buat kebajikan bersama. Dengan kita share dulu sebagai sedekah yang pertama bagi kita. Jadi alhamdulillah, yang mana kita sudah baca dah dalam ayat, yang mana kita di nisfu, di bahagian yang kedua dalam malam Ramadan ni, pada bahagian yang kedua ni kita selalu baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu surah Al-Qadar. Maka surah Al-Qadar ni, ayah-ayah dan ibu-ibu kita, kaum muslimin muslimat, kebanyakannya kita sudah mengetahui, iaitu kelebihan malam Lailatul Qadar. Apa dia malam Lailatul Qadar? Kita nak bagi sedikit maklumat tentang Lailatul Qadar. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu kita yang mana kita duk dengar ni, kebanyakannya kita ada dah maklumat dia, tetapi kita nak tambah-tambah sikit. Jadi malam Lailatul Qadar iaitu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Kepada langit dunia. Langit dunia ni langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, atas lagi adanya Lauhil Mahfuz. Maka Lauh Mahfuz ni iaitu tempat Tuhan sediakan di situ, letak di situ, iaitu Al-Quran. Jadi Quran duk situ nak turun mari ke langit dunia ni, turunnya pada satu malam di dalam bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, bulan puasa yang kita duk puasa ni, orang panggil bulan Ramadan. Maka Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia saat itu pada satu malam di dalam sebulan ni, pada malam yang ganjil, malam ambil daripada 21 sehingga sampai 29. Pada malam mana tu, dalam pentafsiran itu, kadang-kadang tak ada bagi tahu kepada kita, kadang-kadang kita duk tengok saat itu, setengah-setengah daripada ulama dia menentukan. Setengah-setengah daripada ulama dia tidak menentu. Maka di sini nak royak kepada bapa-bapa kita dan ibu-ibu kita, kalaulah kita boleh kita boleh buat ibadat betul dengan malam Lailatul Qadar ni. Jadi malam Lailatul Qadar kita sudah tahu dah, kita sudah mengetahui dah, iaitu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa turun Quran daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Itu dia Quran ni orang panggil kalamullah. Kalamullah. Maka kalamullah di sini, yang kita menututi kalamullah ni ada terbahagi kepada 4. Ada kita ambil satu riwayatnya terbahagi kepada 2. Kita ambil hak terbahagi kepada 2 tu. Hak kepada 4 ni, ada kalam nafsi dan ada kalam nafsani dan ada kalam lafzi dan ada kalam masdari. Maka di sini kita nak fokus kepada 2 saja, iaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi ini kena kepada sifat kalam yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim. Sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kalam yang qadim, orang panggil sifat ma'ani. Setengah daripada sifat ma'ani, sifat maknan. Tu kalam nafsi itu kalam apa?
kalam yang kita duk cerita ni. Maka Quran ni, Quran ni orang panggil kalam lafzi, berhuruf dan bersuara. Bila kata berhuruf dan bersuara, maka kalam ni tepat dia iaitu Tuhan letak di Lauh Mahfuz, maka turun pada langit pertama ni betul dengan malam, satu malam di dalam bulan Ramadan, maka malam hak Quran turun tu dia panggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lepas tu kena kepada malam berapa? Malam ganjil, lepas daripada malam yang ke-20 tu. Maknanya 21 ataupun 23 ataupun 25 ataupun 27 ataupun 29. Itu dia. Jadi satu malam saja Quran turun. Sudah turun dah. Quran sudah cukup dah di atas muka bumi. Tu Quran sudah cukup dah. Turun tu ambil daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia ni sekaligus. Orang panggil jumlatan wahidatan, turun sekaligus. Tu. Orang panggil 30 juzuk tu sekaligus turun. Ambil daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Maka ibarat dengan anzalah. Jadi kalau kita mari nak faham kata ayat ni apa beza di antaranya anzala dengan nazzala. Anzala ni masdar dia inzal. Anzala yunzilu inzalan. Kalau nazzala yunazzilu tanzil. Jadi nazzala yunazzilu tanzil. Kita dah baca. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab bila raiba fihi hudal lil muttaqin. Hak tu nak royak kata tanzil. Tanzil di sini dengan nak royak kata hak tu turun hak ni tu sikit-sikit sekali. Tanzil ni turun berecek, turun sikit-sikit. Tu kalau anzala, inzal ni turun sekaligus. Inna anzalna. Anzala yunzilu inzal, turun sekaligus. Maknanya 30 juzuk tu ambil daripada Lauh Mahfuz, turun sekaligus ke langit dunia. Duduk di langit dunia nak turun ke atas muka bumi, turun apa yang berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku tentang wuduk, maka turun wuduk. Berlaku tentang semaya, turun semaya. Berlaku tentang mabuk, ya turun mabuk. Ayat turun mengikut apa yang berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ibarat dengan tanzil ataupun nazzala. Itu dia. Jadi di sini nak ayat kata Quran turun sekaligus ambil daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia ni. Pada malam yang turun Quran sekaligus ambil daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, itulah digelarkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi bagi siapa yang buat ibadat betul dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan bagi kebajikan, akan bagi kebaikan. Banyak mana tu? Pahala kebajikan, balasan saat itu alfi syahrin. 1000 bulan. Tuhan bagi kebaikan, kemuliaan saat itu 1000 bulan. Siapa buat ibadat pada malam itu, Tuhan akan bagi gananya 1000 bulan. Kita buat semalam ya, dapat pahala supaya kita buat ibadat 1000 bulan. Maka 1000 bulan ni, kalaulah kita mari kita mari kira dengan tahun ni, setahun ni ada 12 bulan, kita mari dengan 12, maka ia tubiklah 83 tahun lebih. 83 tahun lebih kita buat satu malam saja, dapat kebajikan, dapat kebaikan, dapat pahala hak itu. Tuhan bagi bagi pahala balasan kepada kita hak itu, seolah-olah kita buat ibadat 83 tahun lebih. 83.3 lebih. Tu nak royak kata, nak royak kata Tuhan gandakan amalan kita kalau kita buat betul dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya malam ni saya berasa kata anak kena kepada malam Lailatul Qadar, apa yang saya kena bacanya? Lalu itulah Rasulullah kata, Rasulullah pun jawab kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, membacalah. Ya Aisyah, membacalah. Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada satu riwayat iaitu karimun. Ada karimun di celah-celah tu, tapi kita dah tengok banyak riwayatnya tak sebut karimun. Tapi tak ada apalah, nak riwayat kata itulah
Nah, kebaikan dan kelebihan Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sedia pada kita selaku hamba yang duk puasa dan duk qiyam Ramadan tu. Jadi pada malam tu banyak sangatlah ganjaran. Nah, kalaulah kita buat ibadat betul dengan malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar iaitu malam yang ganjil. Nah, mulai daripada 21 ataupun 23 ataupun 25 ataupun 27 ataupun 29. Maka setengah daripada ulama, nah, kerana Rasulullah tak ada beri penjelasan kata malam gapo hak sungguhnya. Nah, jadi puak-puak pentafsir dan lagi pula golongan sebelah tabi'in ni ada mereka yang katanya, nah, bagi kami hak itu pendapat kami kata malam yang ke-20 semata-mata orang panggil berdasarkan kepada i'jaz adadi hak itu i'jazul harfi, maknanya bilai huruf. Lailatul Qadar saat itu yang ada di dalam surah, ada dalam surah Al-Qadar tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr ni ya sebut 3 kali. Lailatul Qadar ni satu nama Lailatul Qadar ni tubiknya 9 huruf. Maka 9 huruf ni ya 3 kali Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun. Tu nak ayat kata 3 kali. Bila 3 kali, sekali sebut tu 9 huruf. Maka 9 lagi pukul dengan 3, tubik 27. Hak tu satu pendapat. Satu pendapat daripada ulama. Tetapi kita ni, kita tak ada pegang mana-mana, kita semata-mata buatlah, ambil daripada 21, 23, ambil daripada nisfu yang kedua ni, kita banyakkanlah, kita beratkanlah ibadat kita, tak ada kira lah pada siang hari dan pada waktu malam kita banyaklah ibadat kepada Allah. Di sebelah malam kita qiyam, di sebelah siang hari kita berpuasa, dan kita banyak tilawah, banyak kita hak ni tu bertasbih kepada Allah, banyak kita hak ni tu bersedekah. Banyakkan sedekah, banyakkan buat kebajikan, dengan kita hak itu beri. Dengan kita hak itu keluarkan harta kita daripada diri kita. Maka kita pun tak panjanglah supaya ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat boleh buat muzakarah sekiranya ada soalan, berasa nak soal, berasa nak tanya. Tu kita buka bebas kepada ayah ibu supaya malam ni boleh ambil manfaat bersama, insya-Allah. Sekadar itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Serah pada Ustaz Abdul. Mana soalan yang masuk hari itu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang mana kita dengar nasihat dari tuan guru kita, Abah Haji Kumat kita ni, yang mana bagi huraya ataupun kelebihan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 akhir Ramadan. Jadi kita hanya lepas puas lah, oleh kerana yang mana bapa kita ayat tadi tu dah 1000 bulan ni, kalau kira tahun 83 tahun 4 bulan, itu mas tak kira. Atau kelebihan satu malam betul-betul kita ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa ibadat apa boleh. Asalkan ibadat, asal kata ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasti kata aku punya sunat tahajud, kemudian kita nak pala-pala ke. Tak pasti kata aku baca Quran, tak pasti apa kita naik niat atas masjid, niat iktikaf. Tak buat gapo dah. Kita lemah malah ke guna wakdah awal ke niat iktikaf, itu sebagai satu ibadat kita juga. Sebab itulah jangan terlepas puas lah. Peluang yang paling besar ni hanya ada di 10 akhir Ramadan. Gi cari sebelah bulan lain tak ada dah ibu apa. Tak ada gilah bulan lain, tak ada malaikat di bulan Ramadan dan juga di akhir bulan Ramadan. Bermaknanya kita kena bersungguh-sungguh lah. Kita kena bersungguh-sungguh beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan dapat kejayaan yang kita nak tu di dunia dan juga akhirat nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita boleh panjang masa lah Ustaz ni. Kita nak tengok masalah soalan yang masuk ni ya adalah soalan berkaitan dengan zakat harga apa satu ni. Jadi soalan yang pertama saya tak lewat masa lah. Baca soalan dulu lah. Saya baca soalan, lepas tu setelah lagi bapa bagi jawab, lepas tu Ustaz Ki pun kongsi bersama. Tu dia. InsyaAllah soalan yang pertama ni yang masuk berkaitan dengan zakat apa? Zakat ni pasal dia dah yang musim zakat lah ni, musim zakat fitrah. Zakat abdan tu . Jadi soalan masuknya ialah dia tanya, Assalamualaikum bapa.
siapakah yang wajib keluar zakat kepada anak zina? Allahu akbar. Ni punya anak zina ni. Oh, bunyi cemar tak punya ni kira lah. Siapakah yang wajib keluar zakat bagi anak zina, dan atas siapakah yang wajib niat zakat kepada anak yatim? Dua-dua orang ni. Satu orang lagi anak zina, satu orang lagi anak yatim. Pak mati. Orang pemimpin keluarga ni mati. Lepas tu dua-dua orang ni, siapa dia yang wajib keluar zakat bagi dia, dan siapa dia hak niat bagi anak yatim? Ini satu soalan yang pertama pada malam ni, insya-Allah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih di atas soalan bapak kita tu, ibu-ibu kita tu. Yang mana soal tentang siapa ni? Siapakah yang wajib keluar zakat kepada anak zina? Ya. Satu soalan. Lepas tu, siapa hak wajib niat bagi anak yatim? Ya, terima kasih. Siapakah wajib keluar zakat bagi anak zina deh? Jadi anak zina kita sudah maklum lah, bila sebut kata zina ni maknanya tak ada pok lah. Pok tu ada, kalau pok tak ada ya tak boleh jadi, tu tak boleh anak tu. Tapi orang panggil air mandi dia tu orang panggil tak terhormat. Tak terhormat maknanya syaruk tak bileh, tak bileh nasak dia tu. Maka di sini orang panggil nisbah dia kepada ayah dia orang panggil bisyaki, nisbah dia kepada ibu dia panggil bil yaqin. Manakala bil yaqin, jadi penuh-penuhlah di atas ibu dia. Budak tu penuh-penuh di atas ibu dia. Ayah dia tak tahu kata siapa. Maka orang panggil tak ada tutup ke atas ayah dia. Hak ni tu mari nafkah ke atas anak tu. Tak ada tutup. Maka di situ mak dia lah kena cara. Mak dia duk cara budak tu orang panggil man talzamu alaihi nafaqatuhu talzamu alaihi fitratuhu. Mereka yang lazim ke atasnya oleh nafkah, maka lazim juga ke atasnya oleh fitrah. Maknanya nafkah wajib ke atas dia, maka fitrah pun atas dia juga, atas ibu dia tu. Atas orang ada cara ibu dia lah. Tu maknanya dia lah kena keluar zakat terah bagi anak dia tu. Sebab dia orang panggil nisbah kepada mak ni orang panggil bil yaqin. Bil yaqin. Tu dia. Kalau dia tak kuasa tak ada arah lah. Ya. Tapi wajib mata dia. Wajib mata lah. Ya. Lepas tu satu lagi, siapakah niat bagi anak yatim. Siapakah niat bagi anak yatim. Sebab anak yatim ni apabila yatim orang panggil malla abalahu. Mereka yang tidak ada bapa baginya. Malla abalahu. Jadi yatim hak itu mereka yang tidak ada ayah, mereka yang tidak ada bapa, maka siapakah tolong niat with dia. Jadi pada asalnya nak niat untuk kanak-kanak saat itu ayah dia lah kena niat. Tiba-tiba ayah dia meninggal dunia. Jadi di situ dia pergi kepada toki dia. Mula-mula sekali dia pergi kepada chair dia, pergi kepada CD dia. Itu dia, lepas pada ayah dia pergi kepada CD dia. Sekiranya ayah dia tu dekat-dekat nak meninggal dunia, tak ada mati lagi, dekat-dekat nak meninggal dunia, dia pernah wasiat kepada kawan dia ke, pak saudara dia ke, anak saudara dia ke, hak balik tu. Dia wasiat, dia kata kalau dia ni pergi pendek umur, dia ni pejam mata, dia kata anakku ni kecil-kecil ramai lagi, munglah tolong niat zakat wi kepada anakku. Tu orang panggil demo tu dia jadi wasi. Gapo wasi? Jadi orang terima wasiat. Tu. Musi tu kena kepada orang yang beri wasiat, orang ayah dia tu, ayah dia meninggal dunia tu musi, maka dia tu wasi. Orang yang terima wasiat tu juru niat. Kalau tak ada hak tu, tak ada hak tu, chair pun tak ada, hak tu pun tak ada, toki tak ada, kita kata wasi pun tak ada, maka dia pergi kepada sultan, dia pergi kepada tok qadi. Sebab apa? Sebab qadi ni dia panggil as-sultan waliyuman la waliyalah. Sultan tu jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali. Boleh belah-belah. Dia jadi wali raja. Dia pergi kepada wali raja. Bila pergi kepada sultan tak ada nak niat sebab banyak orang, ramai orang ni. Sebab luas negara ni. Lalu tu dia panggil tok imam. Panggil siapa saja, tok imam ke, tok kotik ke, tok bilah ke, ikut dia lah. Dia boleh panggil. Dia boleh panggil. Dia nak panggil tok guru pun hak dia.
Tapi kebanyakan tempat kita dia panggil tok imeh. Panggil tok imeh tubik mari, dia tauliah. Untuk terima niat hak anak yatim. Maka tok imeh tu terima boleh buat lah. Jadi tok imeh niat bukan ibu dia, bukan pak saudara dia, tak boleh. Nak buat dalam Malaikat hak terima wasiat. Dia boleh share ya, boleh toki dia, CD dia tu ya. Lain daripada CD dia tak boleh dah. Wa inala jika naik gi tak apalah. CD dia naik kotah ni. Kalau tak ada kena pergi kepada wasi saat ni, orang terima wasiat. Kalau tak ada tu ya pergi kepada tok qadi. boleh ajar ni. Boleh ajar. Tu bab zakat ni. Ya. Zakat bagi anak yatim. Ya. tak weh. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudah agak tu. Ya. Anak yatim bukan mudah-mudah agak ni buat kerja tu. Ya. Itulah. Jadi wali saat ni untuk niat saja ya, bukan buat tubik harta dia tu. Ya. Ada duk bahaya kok no ustaz tu email kampung kita tak ada wes waktu baik ni bunyi kata tu email kena niat. Berah tak usah bagi kata bayar diri ustaz. Haida harta tu harta anak yatim tu lah. Harta amir dia tu lah. Wali amri tu lah hartanya. Cumanya orang juru niat tu email juru niat kita buat pergi berah lah secupaknya. Apa segatenya. Lepas tu segatai tu majlis pun ijtihadah. Katanya satu gatai ni 2 kilo 7 kerai. Sama dengan 3 cupak sekopi susu. Agon 10 kau. Kalau tak imej bayar kalau tak imej jual 70 saya keh pala tak imej terus dah. Apa makan labo 10 kau mana ijtihadah 90. We tentu gitulah lebih kurang dah. Ada tu kita usahalah. Wagi berah di masjid tak imej ni berah anak yatim tak imej ni tolong tak imej ni. Maka tu serah tak imej tolong niat maka kita akan urus lah hatta untuk minta tolong masjid tolong urus zakat kita. Bukan dekah ke masjid, bukan dekah ke amir tu. Yang banyak kot kita nak ayat belakang. Ni dekah ke amir. Amir menyongek kelik. Ya, amir ni urus ya. Minta tolong amir urus zakat kita ni. Maka tak imej amir ni urus Alhamdulillah tu lebih kurang di antaranya soalan dah. Yang tanya mari mula-mula. Kita tengok lagi soalan ada masuk lagi ni. Alhamdulillah. Soalan berkaitan ni dah. Jadi satu soalan ni tanya berkaitan dengan air babo musim panas ni dagu tekak sangat ni wasa nak makan air soda ni weh. Soda pula soda cak tu cak singo pula dah. Cak singo ni dia ada arak pun ada cak singo. Pas soda boleh ada cak singo. Pas kita nak makan dia ni macam mana? Tengok situ tak ada halal cirak-cirak lah. Tapi air apa? Nak tanya macam mana tu. Kita dah agak sangat ni boleh makan ke tak boleh makan nak tanya. Sebab dia tak ada halal. Pas soda ni tengok semua soda tak ada halal sabuk. Kalau mari sekali dengan air wataman tu tak apa dah. Di kopi wataman tu ada halal dah. Soda je buat diri macam mana dah tahu juga. Tapi hak ni kita nak minum tu macam mana berkaitan dengan makanan yang tentu tak ada halal ni. Kita nak tanggung lah kalau nak makan. Kan pun tak boleh makan langsung halal dah. Berat kita berkena-kena juga ni. Duk beli kedai nak soda-soda ya pun soda ni juga. Kita dago-dago mana soda tengok ya duk buat tu cuba hak cak singo ni juga bang soda. Pak kedai selai kita berkena juga ni kita tanya ni. Tu insya-Allah. Ya, terima kasih di atas soalan bapak kita tu deh. Yang mana soal tentang soda tu, kita bulan puasa ni kita nak buka puasa ni kita berasa nak buka dengan air hot sang-sang ni sebab panas-panas doa ni deh. Sebab unaphum ni 40 lebih ni, 40 ongsa lebih ni sepada kau erak dah. Tu dia. Jadi manakala kita nak minum air macam tu, kita cek dulu mula-mula. Cek dulu mula-mula dia ada halal ke tak ada halal. Sebab Nabi SAW dia sabda, dia kata al-halal bayyin wal haramu bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Kerana di antara tu pula halal pun nyata dan haram pun nyata. Barang di antara haram dengan halal ni tu mushtabihat. Mushtabihat ni dengan maknanya barang hak kita ada kesamaran. Kita tak cerak kata halal ke haram. Betul air tu kita duk minum sifat mabuk tu tak ada dah. Boleh duk sifat mabuk tak ada tu. Boleh duk sebab yang kita pergi kepada kaedah kata al asya kullul asya al ibahah teh. Maknanya tiap-tiap suatu hak ni tu harus klik kepada asal suatu semua harus. Malaikat ada Quran mari menyatakan, hadis mari menyatakan, barulah kita tu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum.
Maka klik pada kaedah asal haruh. Duduk atas tangga haruh. Lepas tu kita cek lah. Halal tu nyata, haram nyata. Bagi di antara haram halal ni, iaitu bagi tu bagi mustabihat. Mustabihat ni bagi samaran. Maka samaran di sini kita cek ya mabuk tak ada mabuk. Manakala tak ada mabuk tu ia boleh hidup. Boleh hidup. Cuma soda tu. Tu soda tu. Daripada cak singo, kita kata cak singo. Lepas tu buat teh dia tu tak ada halal. Mari balah mana kita tak tahu. Sifat mabuk tak ada tu boleh hidup. Sebab dia orang panggil haram dengan sebab mabuk. Ni nak cari ilat dia. Ilat dia gapo? Ilat mabuk tu tak ada. Tak ada tu dia boleh hidup. Cuma halal tak halal tu halal nyata, haram nyata. Pandangnya tak nyata. Bila tak nyata ni bagi orang hak waruk tu, Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mu tinggallah apa hak mu tak cerak kepada apa hak mu cerak. Tak? Gapo hak cerak, gapo hak tak cerak. Saya contoh mudah-mudah nah. Misalnya orang wi kepada kita dua kaki. Dua kaki. Orang wi kepada kita dua kaki ni. Ni kaki lembu. Ni kaki babi. Contoh. Orang wi pada kita ni kaki lembu ni kaki babi. Kita jepuk hak kaki lembu tu, kaki babi kita tinggal. Payah tanya ana tak jepuk hak sah lagi. Kita kata ni babi. Hak ni lembu. Al halal bayyin, al haram bayyin. Nyata. Hak ni pun nyata. Kita kenal kata ni kaki lembu, hak ni kita kenal kata ni kaki babi. Tak? Itu nyata dua-dua. Manakala kita nyata dua-dua, kita miksa tinggal sah. Lepas tu tiba-tiba dia tengok kata kita tak ambil kaki babi. Dia nak buat kan kita ambil kaki babi. Dia pergi bubuh kaki ni peracur. Buh dalam kerang dia tu acur. Dia buat acur. Kisah. Dia kisah acur. Lepas tu tak cer lah. Mari hak ni stokor, Tak cer lah. Mana kalau tak cer, mari tak depan kita. Kita tengok tak cer. Tengok tak cer. Lembu ke babi? Sebab dia cubih dah ni. Kau saat ni tak apa, dia sifat dia ada. Sifat dia ada. Sifat lembu pun ada. Sifat babi pun ada. Di kaki tu. Ni tak ada dah sifat dia. Cubih dah. Bila cubih, halal ke haram? Tu orang panggil umurun mustabihatun. Syubhat. Bila syubhat Nabi kata mu nak molek sekali, amalan mu nak tinggal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau mu duk syok mu tinggal. Tu lebih molek. Cacing molek cerak tu dah. Pasal pekoh ya tak ada gapo. Ya apabila tak cerak, ia klik pada al aslu fil asya al ibahah. Asal pada suatu harus. Ada deh. Tu wallahu taala alam. Molek situ lah. Lepas tu yo boleh hadir boleh puasa ni kadang-kadang dia penat mata apa. Dia tengok dah dia mau tulis mu Isan tu baca-baca mu Islam. Yang hari juga tak ada tu. Yang ada kena. Ya penat kita muka tak akan sejak pagi lagi. Petang nak buka puasa dah. Wak kereta Ustaz cari kedai Islam. Mu Islam ikut mana pula dah. Jadi balik kata tu. Islam lagi tu. Ya nak moleknya kita tinggal lah. Hak tu hak lebih molek sekali. Alhamdulillah. Jadi kita letak pada Ustaz Dah pula. Soalan ada lagi banyak tu hak talik tu Ustaz Dah. InsyaAllah tolong kupas. Kita ada lagi setengah jam masa dah. Ya insyaAllah. Masa ni. Di sejak yang malam ni insyaAllah. InsyaAllah dah. Sebelum daripada baca soalan ni terlupa lah nama akaun depan ni. Dia tengok dia ikut 200 lebih kat 300 ni. Kita bakar-bakar lah sikit seorang supaya nak di tempat mengaji, tempat belajar adik-anak kita ni boleh mengaji dengan cara cepat dah. Pondok Benih Baru. Pondok Benih Baru weh. Pondok Benih Baru ni. Setagi tak apalah pada pula lagi weh. Tu dia. Boleh tak apa? Boleh dengan soalan ni ke tu jawab apa kita jawab dah insya-Allah. Jadi soalan yang kedua ni dia ada tanya masuk ni ni bising sakup awak dengan keluarga pula apa ni keluarga mata. Dia tak lagi dah apa. Dia bini je kena ada lah kelehing kikik banyak tu dah ya wasari dah tu. Cuma tu saya dipsanya sampai kap talak ceratur ya nak taksirnya. Cuma soalan masuk pada malam ni dia tanya assalamualaikum. Aboy tanya masalah zakat juga ni. Ni zakat pula ni. Siap. Ni keluarga pasal ikan zakat ku mana. Tu dia pelik-pelik ni ya tuan. Dia tanya assalamualaikum abah. Isteri deraka
Bini deraka kepada tok laki. Ni. Ada rebut deraka ni sebab jatuh tak reti lah ni. Isteri deraka kepada tok laki. Hak tepat naknya adakah tok laki tu wajib beri zakat keluar zakat terah tak dia. Sedekah bini tu deraka kita ni. Lagu mana apa ni? Cuba bagi huraya jadi kata tak si panas sangat ke perempuan ni. InsyaAllah. Terima kasih di atas soalan. Nah. Pasal iyalah. Panas-panas poso-poso ni. Ini saudara ni. Orang tino hijau banyak dalam rumah. Dalam rumah lagi, luar rumah lagi. Jadi apabila hijau tu terlalu penat, nah, klik tengok abang ni duk sedar, tidur tak ada bangun lagi. Kita ni peluh pakai kaki dah. Nah, abang pukul 10 tak kejut lagi, tak bangun lagi. Lepas tu nak duit, nak pergi beli lauk nasi gapo, jadi nah, tak ada boleh Allah. Mana kalau tak ada boleh Allah ni tu jadi jadi kasar sikitlah kecek tu. Apabila kasar, berlaku perbaloh sikit sebanyak. Mana kalau berlaku perbalah sikit sebanyak dalam ayat Quran dalam surah An-Nisa yang mana sebut di dalam surah An-Nisa ayatnya 128 deh. Di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, nah wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair. Tu. Jadi nak royak kata ayat tu terpanjang lagi dah. Kita nak royak reka-reka. Nak royak kata manakala orang perempuan hak itu bila berlaku perbalah dia kadang-kadang berlaku dah tu hak boleh hukar. Hukar lagi, hak tak boleh hukar pun banyak juga. Kadang-kadang kena guna orang tengah mari jadi tolong hukar masalah. Kalau lah boleh ukar, ukar lah. Kalau ada orang tengah lah cara. Kalau kita cara sekat kita tu, ya Allah mata dah orang tino. Balah tara mana pun. Kena tara mana. tak benar petula juga. Sebab itulah. Nah, apabila ada perbalah, orang tino tu dia pergi kasar juga. Tak jangan Allah juga. Ya ada juga, orang pesen nak tak boleh, nak sabar tak boleh. Nak muai juga lawai kelik. Bila lawai kelik, dia lawai kelik hak itu dengan sebab tak puas hati di atas tok laki buat ke atas kepada dia hak itu, dia lawai kelik, dia deraka lah, kecek mudah-mudah. Nah, kecek dengan kasar, kecek dengan gasang hak itu. Nah, tubik daripada rumah tak ada metod izin lari ke apa ataupun belawai ke. Kata gitu, kata gini. Lepas tu dia janglah diri dia tu. Hundur kelik ke rumah ayah dia, keluarga dia. Maka orang panggil masuk dalam kata deraka lah. Walaupun suami malah kerja gapo pun orang panggil hak tu buku lain. Hak tu dia ngata dia salah. Sebab dia tak ada nafkah, dia tak ada cara nak bini dia hak tu dia ngata dia salah dengan Tuhan. Tapi orang perempuan ni sifat dia sifat lemah lembut, sifat dia sifat kena terima, orang panggil terima di atas kesusahan, kena banyak bersobat. Tapi kadang-kadang nak sobat tak boleh. Mana kalau dia lawai jadi dia deraka, masuklah kata deraka. Mana kalau deraka maka orang panggil putuslah nafkah suami itu kepada isteri. Jadi pada hari raya tu tak wajib kat atas dia beli zakat tu dia. Ya. Pasal pala hangat. Jadi tak wajib. Jadi dia kena beli sendirilah. Bukan cerah tu tak ada cerah leh. Jadi makna kata kalau lah bini deraka sani, tok laki tak wajib beli zakat tak. Ya. Tak bini lah. Jadi kata apabila tak wajib tak tok laki, bini wajib sendiri. Ya, wajib sendiri. Ada pun anak dak. Anak dah wajib patulah. Anak dia wajib patulah. Deraka itu dah. Wajib kata suami tu. Ya. Deraka tu. Jadi kalau surah tu bukan zakat saja, nafkah apa hari tu? Nafkah pun dak. Tak wajib juga. Ya. Ingat mekmu koyak dah mekmu. Yalah. Ya, wallahu taala alam. Abik tu tak si belaki. Untuk laki saya hijau bang. Nah. Ya lek kira jadi macam tu lah rumah tangga dah. Ya. Tak kerja dia. Dah. Masalah lain tu. Kita faham perempuan ni banyak kerja Ustaz. Nah, sungguh kata tak ada kerja tetap tapi dalam rumah penuh sangat Ustaz. Nah, job bangun pagi lagi. Kita bukan nak puji dan noyak sungguh dah orang perempuan. Nah, ambil isteri kita saya kita. Bukan ni dah. Nah, klik lagi buka pintu undah-undah lah. Ada kunci dulu ada. Alhamdulillah baik. Nah, sambil-sambil duduk dengar tu dak nampak akaun bank dapat tu ke? Nampak leti banci adik kakak kalau ada zakat.
boleh juga peluang di antaranya bapa kita boleh timur dah sekarang berkaitan dengan gharim. Nah, gharim atau hari lekat hutang bapa kita boleh timur dah. Jadi kalau kita ada zakat, nah kita wi dirilah mana kata asnak fakir miskin, kita tengok wari baruh kita tepi rumah tu. Kita urus wis diri tu. Untuk gapo kita nak dekat lagi waris kita. Nah, belum nak lakau tu bit luar, tengok tepi rumah kita dulu, adik-beradik kita dulu, pupu poye kita dulu ada fakir miskin. Kita urus with dia. Lepas tu jangan terlupa hak asnak bagi orang lekat hutang. Nah, apa ni yang panggil gharim dah. Nah, gharimin fi sabilillah wa bin sabil fil gharimin. Gharim ni orang lekat hutang. Jadi saya tolong urus wi lah. Urus ni tolong istihawi, bukan tolong urus, tolong istihawi. Bahawasanya hari ni baba kumat kita Pondok Benih Baru ni kita lagi banyak ada lekat hutang. Nah, marang itu wasa boleh nyawa sikit kita kecek minggu lepas tak dah. Nah, baba pun sodok sama dapat ni. Nah, mozek pun hampir-hampir nak sudah dah. Nah, jadi itulah apabila ada kita boleh gerak. Sebab itulah kita ada duit masuk ni kita tak tunggu dah. Kita jalan halu dah. Puasa-puasa pun jalan lagi apa kata nak wis sudah. Nak wis timur anak-anak pelajar kita. Lalu tu kalau kita ada zakat sikit sebanyak, kita bagi tubik sikit lah. Dalam giyah kita nak bagi tu, baba kita royak dah. Dalam bahagian mengikut mazhab Imam Syafi'i kita ni sekurang 3 hasanat. Jadi kita ambil fakir 1 hasanat, miskin 2 hasanat. So lagi kita buat di gharim, so lagi lekat hutang. Nah, jadi baba kita lekat hutang sekarang. Jadi kita niat sajalah baba ni terima penuh-penuh dari sini. Melalui akaun bank dapat kita ni ke. Nah, kita niat ini zakat yang wajib atasku tahun ni kerana Allah Ta'ala. Lepas tu aku nak bagi untuk hal lekat hutang kepada baba kumat. Lepas tu lekti banci duduk dapat kita ni ke. 932 343 0501. Adik kakak bank ni terus dah mari. Nah, Tuhan tanda siaplah kodah kita niat dah zakat kita tu. Lepas tu kami sini pun doa semualah adik kakak yang bank in duit masuk dalam tanakan Pondok Benih Baru. Nah, kita doa semoga Allah Ta'ala murah rezeki lagi, rezeki yang halal. Allah Ta'ala sihat tubuh badan. Allah Ta'ala bagi anak yang soleh. Allah Ta'ala jadi doa kita, doa anak yang soleh sampai kepada ibu bapa. Atau di antara dah kita doa semua buku-buku gini adik kakak dah. Lalu tu adik kakak ada sikit, Allah sikit, ada banyak sikit. Nah, lebih kalau ada zakat tu, ya zakat tu ya bukan hak kita dah. Kaca taruh tu ya bukan hak kita. Zakat tu ya milik asnak lapan tu dah. Demonu miliknya. Jadi kita tengoklah. Hari ni kita tengok perlu sangat ni. Kerana kita duk nanti nak buka pondok ni. Hingga sampai apa pokok tubik tangga dah. Nak buat marketing juga lawi akhirnya. Nak istihawi kita tahu kata Pondok Benih Baru duduk sini. Lepas tu adik kakak jok awal sampai sekarang ni adik kakak hantar duit mari banyak mana. Adik kakak boleh mari tengok di pondok kita. Nah, kita buat sungguh kedak. Nah, ada bangun ni. Lalu tu adik kakak jangan lupa dapat kita ni akaun bank. Kita tak ada zakat ustaz. Sedekah tatawwu' kita. Nah, sedekah afdhalus sedekah fi Ramadan. Baik-baik dekat dalam bulan puasa. Lalu tu akaun bank dapat kami 3 ni 932 343 0501. Kita jangan tinggal peluang. พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับก่อนที่เราจะอ่านครับประเด็นคำถามตอบนะครับก่อนที่จะอ่านคำถามนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมโอนเข้าบัญชีนะครับเพื่อเป็นการวากัฟเป็นการทำความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งนะครับวากัฟPondok Benih Baruนะครับเลขที่บัญชีอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ย932 343 0501นะครับแล้วก็ผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีด้านหน้านี้เนี่ยนะครับพี่น้องกดเลขที่บัญชี932 343 0501เรื่องที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เมื่อกดแล้วก็ใส่จำนวนเข้ามาอาจจะเป็น 10,000 บาทก็ได้ 5,000 บาทก็ดีนะครับแล้วก็พอกดจำนวนแล้วก็พี่น้องกดโอเคเนี่ยเขาจะฟ้องว่าเลขที่บัญชีนี้นะชื่อบัญชีกูมูฮัมหมัด ฮาซานี โรโซแล้วก็กดตกลงนะครับเมื่อกดตกลงนี่อย่างในใจเลยนะครับว่านี่เป็นซากาตของเราแล้วก็อันนี้เป็นซะดะกอฮ์ญาริยะห์ของเราถ้าเราเนี่ยจะซะดะกอฮ์จะมอบหมายผลบุญเราก็นิยามให้เลยส่วนพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องนิยามใดๆทั้งสิ้นก็คือความดีที่เราทำบนโลกดุนยาเนี่ยจะไปถึงผลบุญต่อพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วมาชาอัลลอฮ์ยิ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทวีคูณผลบุญอีกมากมายนะครับและในคืนนี้น่ะก็จะเป็นคืนที่18ของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปง่ายๆAlhamdulillah insya-Allah. Ustaz ada soalan lagi lek sana tu. Nah, lek sini pun ada sikit lagi ni. Nah,
Alhamdulillah. Soalan ni lagi dia tanya satu lagi. Assalamualaikum. Ni doa salah. Assalamualaikum. Hormat saya kepada ustaz bertiga, ustaz berdua dan juga babo. Semoga sihat dan juga panjangnya umur. Allahumma amin. Doa saat ni klik kepada sidang penonton semua jugalah. Alhamdulillah. Baboอยากถามว่าละหมาดตะเราะเวห์ไม่ครบนี่ก็คือไปบ้างไม่ไปบ้างมายาตะเราะเวห์tak cukup lah. Malam ni gi sejik, malam esok wasa tak gerak tidur tak gi sejik. พอ10 วันสุดท้ายเนี่ยพอ10 คืนสุดท้าย10 akhir ni เราไปละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดได้ไหมเราจะไปอิติกาฟdi masjidได้ไหมmolek soalan apa ni duk cedek 10 akhir kerana kita orang kerja siang hari sadang klik kadang-kadang kita tak ada berehat tengah hari klik tu kita mengatuk dah lebih kurang mengatuk klik malam ni kita gagah kita pergi maya tawih sejik malam esok kita tak ada pergi berehat letih tidur rumah lepas tu buat sampai 10 akhir ni kita berasa nak pergi maya tahajud moga terimej istihadah kata kita maya tahajud cara berjemaah 10 akhir weh pukul 3 kita bangun semaya pukul 3.30 kita sudah maya lepas tu klik makan sahur. Jadi kita nak pergi maya tawih, nak pergi maya tahajud di masjid, kita tak maya tawih malah. Adakah boleh kita maya tahajud saat ni? Lepas tu kita nak pergi i'tikaf macam tu boleh ke tak tanyanya. Alhamdulillah, itu soalan. Silakan. Ya, terima kasih di atas soalan abang kita tu deh. Soalan sakut paut qiyamul lail. Nah, qiyamul lail. Jadi kita ni semaya tarawih tak ada cukup mana kita. Kadang-kadang kita semaya ni tu tarawih 8 rakaat. Kadang-kadang kita semaya tarawih 12, kadang-kadang kita tak ada cukup 20 tu dak lah. Tak ada apa nak royak kata hak tu duk di atas kita lah. Kita nak semaya ya tarawih ni kalau kita nak dapat sepenuh sungguh kita turut jalan ni hak ulama kita duk buat. Jadi kita semaya tak cukup hak tu orang panggil boleh patula juga. Ya nak boleh qiyam Ramadan ke, ya kita nak boleh qiyam Ramadan ke, kita nak boleh fadilat tarawih. Ya tarawih dengan qiyam Ramadan tu kita sudah hurai dah. Kita sudah hurai dah pada perjumpaan kita dulu. Kalaulah kita semaya tarawih saja, sama ada kita semaya cukup, semaya tak cukup, maka pahala ya turut tarawih tu lah. Turut kita buat tu. Kalau kita nak dapat qiyam Ramadan, kita kena semaya tarawih tu cukup dan lagi pula kita kena semaya witir. Kita kena semaya witir. Jadi kita semaya witir tu barulah kita dapat pahala qiyam Ramadan. Kalau kita tak semaya witir, kita semaya tarawih saja, maka ya boleh pahala tarawih. Boleh pahala tarawih. Ya qiyam Ramadan ni hak molek sekali, hak istimewa sekali. Istimewa sekali kita semaya tarawih dan kita semaya sunat witir. Sunat witir. Jadi sunat witir ni kurang-kurang 1 dan 3 dan lagi pula iaitu 5, 7, 9, 11. Tu dia sebanyak-banyak witir iaitu 11. Maka di sini kita duk buat 20 rakaat. Lepas tu kita pergi buat pula 3 jadi 23. Tu orang panggil kita sudah dapat dah tu qiyam Ramadan. Kalau kita tak ada semaya witir sikit habuk, kita tak ada semaya witir, maknanya kita semaya tarawih saja, hak tu orang panggil kita dapat pahala tarawih. Lepas tu banyak mana? Kita semaya berapa rakaat? Semaya banyak mana banyak tu? Boleh. Ya. Mengikut kita semaya. Lepas tiba-tiba kita ni bawa kata lola ni supaya tanya tadi kerana kita ada duk kerja duk gapo kita penat maya tak cukup bawa kata semalam 10 akhir itu kita nak tidur di masjid. Kita nak semaya sunat tahajud boleh tak? Ya boleh. Boleh tetapi kita tak buat witir lagi lah. Jangan buat witir. Kalau kita buat witir jadi kita katuk semaya. Kita tak witir lagi. Kita tunggu nanti semaya tahajud dulu. Lepas tahajud tu baru kita buat witir. Sudah siap lakar lah. Ya. Sudah siap apa nak maya apa tu? Ya. Katuk dengan witir. Katuk dengan witir. Jadi sunat tahajud ni dalam mazhab Syafi'i kita sekurang-kurang 2 rakaat. Sebanyak-banyak tidak ada menentu. Tidak ada milengnya. Kalau mazhab Hanafi ni sekurang-kurang 2, sebanyak-banyak 8. Sakat teda. Mazhab Maliki sekurang-kurang 2 juga. Sebanyak-banyak pergi 12 kot tu. Ya kot tu. Tu dia. Hak kita tak bilang. Bilangnya tak ada lah. Maknanya sekurang-kurang kita buat 2. Berlaku 2. Lepas tu lepas pada tu kita buat witir. Ya.
Tak ada gapo ya. Terima kasih. Boleh lah. Ya. Itu dah. Ya, wallahu taala alam. Soalan ada satu soalan terakhir dah. Ya, insyaAllah satu soalan ni boleh ada mungkinlah kebanyakan Pak Ita ni masa dulu tu mungkin tak rasa duk dengar, tapi manakala mari penghujung-hujung akhir zaman ataupun dunia kemudian ni dia timbul sikit lah. Kau saya duk budak-budak tu tak je dengar mana juga soalan ni. Cuba besar mari ni. Ada weh. Lepas tu timbul satu soalan. Lepas timbul satu soalan tu Nabi Bapa jawab apa lah ni? Lagu mana? Tu dia. Masalah zakat je tak ada hal lain apa. Moga beri idea ke, beri idea ke ni. Tu dia. Jadi alhamdulillah ya Jawi Saleh, assalamualaikum. Dia tanya bagaimana kau keluar zakat fitrah ni dengan duit? Ni sampai saya kata dulu saya duk kecil-kecil tak je dengar duit ni. Saya dah leh itu Ustaz ni. Tak je dengar berah mata ke tua pikir berah. Tapi berita besar mari ni timbul satu soalan. Tu dia. Timbul satu soalan kata bagaimana kau keluar zakat fitrah ni dengan guna duit? Ganti dengan duit. Ganti dengan duit lah. Biasa kita duk guna berah kita makan ni. Suka ada. Pakai duit. Royak atau 2 kilo 7 gerai, 3 cupok, 1 kopi susu. 10 kok sana ni pakai guna hak 10. Orang cabut pi. Tu dia. Lagu mana apa ni? Keluar zakat terah ni dengan guna duit pitih. Ni bagaimana insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih di atas soalan tu. Nah, soalan bapak kita ke ibu kita. Ya, terima kasih. Jadi soalan yang zakat yang sakup paut zakat dengan duit yang sebut tadi tu, ayat kata zakat kita ni ia terbagi kepada dua. Nah, zakatul amwal dengan zakatul abdan. Zakatul amwal ni zakat harta, zakatul abdan ni zakat tubuh badan kita. Jadi zakat amwal ni, zakat amwal ni, zakat harta benda kita ni kita kena keluar duit. Kita kena keluar duit. Tu zakat amwal, zakat harta benda kita. Sapahul cukup nisab wajib kita keluar zakat dengan duit. Jadi nisab sekarang kalau zakat duit ni nisab sekarang kerana kita cek emas pada hari ni, hari ni tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 8 bulan 4 2023. 2023 ataupun 1444 1444 pada hari inilah kita kata. Jadi kita cek harga emas hari ni 32,350 kok. Pada duduk naiklah sampai 400 lah, sampai 400. 32,000 sekok tu. 32,350 kok. Kita pergi pukul dengan 5.59. 5.59 tubiknya 180,836 kok sama. 180,000 lebih. 180,000 lebih dah. Tu nisab tu nisab. Mana kalau duit tu cukup whole, cukup setahun, cukup likungi setahun, wajib kita keluar zakat. Hak tu orang panggil zakat harta. Maka hak tanya ni iaitu zakat abdan, zakat hak sakup paut dengan tubuh badan. Zakat abdan ni maka dalam mazhab Syafi'i kita dia keluar makan ni. Keluar makan ni dia panggil kut. Kut. Di tempat negara Arab tu emo gandum, emo tama, emo jabik kering tu, emo akid. Akid tu dia itu kejo tu. Jenis susu kering, susu hak boleh tahan lama, taruh lama tu. Sebab kut ni dia kena cukup 2 syarat. Syarat yang pertama boleh mengenyangkan. Dia panggil kut ahlil balad. Maknanya kita turut tempat teh kita makan ni mengenyai kita gapo? Mengikut tempat teh. Kalau negara Arab ni gandum, makan ni mengenyai dia, buat roti. Tama makan ni mengenyai dia, jabik makan ni mengenyai dia. Dan lagi pula walaupun hak tu tak ada guna hari-hari pun kadang-kadang dia kalau kepik mari dia boleh makan hak tu. Kepik mari boleh makan hak tu. Sebab tu nasi minyak dia ada wajabik, ada apa dia. Tama tu dia boleh guna, tengok buka puasa dia guna tama terus pun ada. Tu dia. Jadi boleh buat makan ni mengenyai. Lepas tu lagi boleh taruh lama. Boleh taruh lama. Ini 2 syarat ni ya. Kenyai boleh taruh lama. Boleh dua syarat ya. Kita tengok ubi tempat teh kita, kenyai tak kita makan? Kenyai. Tak boleh taruh lama tak? Tak boleh. Tak boleh dia tak masuk dalam kata kut.
buruk kau. Kalau ia rosak tak boleh jadi kut. Kita nak buat keluar zakat tak boleh. Tak ikut syarat je. Tak ikut syarat. Tak ikut syarat je lah. Tak ikut syarat. Kacang hijau boleh dak, taruh lama boleh dak, kenyir dak kalau kita makan. Lama zakat teh orang tu. Lama tu tahun. Bertahun-tahun lah. Super beras kita, padi kita dak taruh tu. Tapi ia rosak juga terlalu lama, rosak juga. Tapi 2 tahun 3 tahun tu boleh taruh tak? Boleh. Tak ada masalah maknanya boleh. Ya. Tetapi kita nak pergi guna selalu tu tak boleh sebab ya kaidah ya ada dalam mazhab Syafi'i kita ni dia kata idza batala al-aslu yusaru ila al-badali. Apabila rosak asal maka ia pindah pergi kepada tukaran. Kita nak tukar tu kena hak tu tak boleh guna dulu. Misalnya supaya kita kata habis beras tak ada dah. Beras tak ada benda tu nak guna baru kita boleh pergi cari hak lain mai ganti. Supaya duit pitih tak ada baru boleh. Tu nak royak kata ya pergi kot tu. Nak royak kata pas ni duit dak ada. Yalah duit dak ada. Duit dak ada. Ni beras dak ada kita kata, beras dak ada. Kalau kita kira masa Rasulullah, duit ada. Nah, duit ada dia tak ada keluar duit kali. Dia keluar gandum. Makan gandum lah. Tanda apa? Tanda kata zakat abdan ni dia kena keluar makan ni. Makan hari yang itu tu. Makan ni mengenyai tu. Tu. Lepas tu kita nak tukar lagi kepada yang lain tu kena benda tu tak ada dulu. Baru boleh tukar. Ya. Tu jadi nak royak kata hak kita ni kita guna beras. Jadi tak ada apalah kita bakar beras kita ni. Beras ada. Kita guna beras dulu. Bawa kata beras tak ada tu, kita pergi kepada yang kedua, pergi kepada yang ketiga. Ya. Tu dia. Lepas tu di sini jadi dalam mazhab Abu Hanifah ni kita tengok dia guna duit. Dia guna duit di sini kita nak pergi kata hak dia tak kena, hak dia tak betul. Bukan kita tak boleh pergi hukum lah. Kata tak sah tak gapo tu tak boleh lah. Walaupun kita duk pakai hak makan ni, hak dia hak itu dia pakai beras. Dia pakai beras. Apa dia pakai beras pada? Dia pakai duit deh. Dia pakai duit. Pakai duit di sini sebenarnya kita kena gunanya qimah. Kena guna qimah. Kita kena guna qimah. Sebab ya kalau kita cek di dalam huraiyah dia kata Abu Hanifah ni akhzul qimah fi zakat. Maknanya qimah. Qimah ni nilai harga. Jadi kita ni nak keluar nilai harga beras tu. Nak keluar nilai harga gandum tu. Jadi nilai harga tu dia panggil qimah. Bukan duit betul-betul tu. Nilai harga tu. Qimah tu. Tu maknanya nilai harga tu lah. Kita nak keluar nilai harga tu boleh tak? Ya boleh di sisi dia. Sebab apa? Sebab ia berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sabda kata arnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Kayakanlah mereka itu daripada duk metok duk jaja kepada orang duk metok hak orang fi hadzal yaum pada hari tu hari raya tu. Dia duk metok hak orang mu kayalah kepada dia. Wikaya di sini, maknanya kita video boleh menyelesaikan hajat-hajat dia hak itu, duit lah. Maknanya guna qimah lah, kita guna qimah tu. Li'annal maqsud minaz zakat dia kata saddu hajatil fuqara. Kita boleh menyelesaikan hajat fuqara. Orang pakai tu. Hajat dia nak beli baju, dia nak beli keperluan dia banyak kara. Jadi kalau kita pergi bui makan ni, dia nak menyelesaikan tak boleh hajat-hajat dia. Sebab mana nak pergi jual lagi, mana pi nak beli hari tu. Makan ni. Tu. Jadi susah dia. Sebab itulah dia pergi kepada makan ni. Jadi walau bagaimanapun dia mujtahid. Abu Hanifah ni mujtahid. Imam mujtahid. Mana kalau imam mujtahid ni maknanya kita boleh pegang lah. Boleh guna dengan sebab masuk dalam dia tu ijtihad, bukan maknanya dia buat dengan buta tulis dak. Cuma kena tak kena, kalau kena boleh 2 pahala, kalau tak kena boleh 1 pahala. Rugi tak ada lah. Rugi tak ada. Ya. Kerana mujtahid mutlak ni dah. Mujtahid mutlak. Dia mujtahid mutlak bukan tamada. Pas kalau kita tengok atas pada dia sikit, Hasan Al-Basri pun guna harta juga. Hasan Al-Basri tu.
Dia ada dengan siapa? Dia ada dengan Saidina Ali. Nah, ngaji bersama dengan Saidina Ali, dan lagi pula Abu Yusuf sendiri, dan lagi pula Umar bin Abdul Aziz. Semua tu guna duit pitih belaka. Jadi kita nak pergi kata orang guna duit pitih tak sah, tak boleh jadi mula lagi. Ya. Jadi makna kata kalau kita tengok sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada khilaf di antara Ada ulama khilaf. saat ni. Ya. Bahawa ada khilaf saat ni, lega lah kita. Lega. Lega kita. Ya. Kita kata, misalnya kita kata, tak boleh nak bagi bergabah ni. Ya. Bergabah tak boleh selek air Ustaz. Ya. Selek air habis ni, pas zakat nak bayar dah. Esok nak raya dah ni. Ya. Mana ni bah apa molek. Ni fardu takdir nak gamar kenapa. Ya. Nak bayar berah lah, nak beli. Mana berah? Kalau tu nilai tak harga berah saat ni. Ya. Kimah. Nebulokok lah. Jadi bayar dia rupa nebulokok tu saat ni lah. Jadi duit nebulokok ni jadi nilai zakat harga mah. Nah. Ya. Jadi duit nebulokok saat ni nilai harga zakat terah pada tahun ni bagi ku kerana Allah Taala. Ya. Rupa-rupa gitulah. Ya. Di antaranya. Lepas tu kalau kita kira, mana baik? Nah, dia keluar dengan nilai harga tu. Dengan dia mari beli beras hak duk di kita, hak duk di Amir ni. Hak mana baik? Hak mana baik? Sebab dia bawa duit mari nak beli di kita. Kita jadi Amir ni bukan milik kita. Beras tu banyaklah orang sedekah kita. Orang sedekah kepada Amir, mari wakil kepada Amir tu ataupun mari sedekah kepada Amir tu penuhlah beras tu. Ya awak mari duit ya. Mari duit dia nak beli. Pas dia nak beli Amir saat ni tu nak jual tu. Tak? Sebab kalau kita kira sedekah tu dia boleh sedekah kepada Amir. Sebab dalam ayat kata innamas sadaqat lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha. Boleh sedekah kepada Amir. Tetapi Amir nak pergi jual tu. Boleh tak? Tu sebab orang panggil nak jual ni tu, dia kena milik tam bagi dia. Nah, milik tam bagi dia sebab dalam pendapat Tok Pekoh semua dia kata la yasihu bai'ul bai' illa limilkihi. Tak sah bagi penjual akal jualan hak ni tu malaikat milik hak dia. Pas ni milik dia tak? Beras dia mau minta tolong suruh bagi. Lah tu. Tu kita berasa itu sikit tu. Habis tu kita kata lebih baik dia bayar khidmah. Keluar khidmah tu lagi. Jadi kalau nak kira beras hak dia mau minta tolong Amir tolong uruh ni, pada Amir duk jual beras ni ke orang, baik waktu bet nilai harga selalu dah. Ya. Lebih pada beli hak ni lagi. Ya. Apa orang malaikat tu imej cadar. Amir tu cadar. Cadar beras. Dia catung beras. Nah dia cadar hak dia. Untuk jual tu tak apa. Tak apa pula tu. Hak ni hak orang mari sedekah untuk isti'ab, untuk tauzi', untuk dibagi. Ya. Kita faham mudah-mudah sana lah. Masjid kita ni masjid kita kampung kita ni kita buka peluang lah. Panggil Tok Wakil mari Tok Wakil mana? Tok Wakil masuklah fakir miskin mata dah. Panggil mari kita sedekah beras dia segatai sore. Tok Wakil duk tunggu direct dapat pagar sejak. Nah, buat beras segatai sore dia. Orang nak bagi terus mai beli ni hadiah dah. Jadi beli dengan dia beras hak Tok Wakil sendiri dah. Bukan tak beras hak tolong bagi dah. Jadi Tok Wakil buat beras milik sore dia lah. Milik dia dah beras. Orang nak beli terus mai beli dengan dia dah. Bayar. Beli beras gatal dengan harga banyak bayar. Yang jual beras gatal dengan harga banyak terima. Nah, ambil duit. Nah, ambil duit sudah. Demo tu ambil beras. Ni dekah kepada Tok Wakil. Milik dia lah. Hak tu jadi milik dia. Tak apa. Hak tu masalah tu hak jelas sekali. Hak tu tak jelas tak ni masalah beras hak orang minta tolong ambil bagi di sejik. Ambil dia tolak jual hak tolong ni. Hak tu. Jadi dua rupa ni molek mana? Kalau hak Tok Wakil jual sendiri tak apalah hak milik dia dah. Hak Amir duk jual saat ni. Baik hak mana hak Amir duk jual dengan nak ganti dengan kemah saat ni. Hak nung lah moleknya. Kerana tak ada khilaf dah sini. Pakai kemah tu yang ada. Tu. Gambar taswir kita boleh nampak tengok. Alhamdulillah masa kita sudah sampai Ustaz dah. Nah, soalan lagi boleh? Ada ni, ada dua soalan ni apa ni? Nak ambil soal lagi Ustaz. Soal ni. Insya-Allah ni zakat ni. Lepas tu kita campur boleh ni. Capur sikit ni satu soalan yang masuk yang Assalamualaikum abah.
ติดหนี้กยศสามารถรับzakatไหมครับโอ้เป็นไรคิดไว้เงินcepat-cepat minta maaf wehติดหนี้กยศboleh tak Mana kata hak kata gharim saat ni lah nak situ dah lah jadi kita lekat hotel Koyoso tapi Koyoso tak ada tulis supaya stokok gang ya Koyoso tu dia bagi asuk ya boleh terima dah zakat ni gitu lepas tu kita dari rupa ni kita boleh terima zakat di atas gharim kat hotel lah ni pandai boleh satu soalan lagi boleh tak apa halu dah ning ya ta apa assalamualaikum mahador 12 kau guna pakai 5 kau saja ya 5 kau ya pakai lepas tu 7 kau lagi tu taruh tak ada pakai apa bagaimana masalah ni apa ada zakat kok masalah yang tak akhir insyaallah alhamdulillah Ya. Tu di antara lah jadi mah 12 kok hak pakai tetap jadi huli 5 kok ya. Lepas tu lebih lagi 7 kok duk taruh tak ada pakai 7 kok ni. Duk dia situ lah. Ada kucak dak rasa raya-raya pun tak ada mai pakai dak. Nak tanya kita kena keluar 12 kok semua ke hanya 7 kok saja keluar zakat sana. Tu soalan yang kedua saat dah. Yang pertama yang pertama dekat hotel KJS saat ni. Kalau nak ngaji samin nak ngaji gapo ni, dia pergi hotel. Bayar kata, bayar gapo tak ada duit nak bayar. Lepas tu KJS buka tak apalah. Hotel Koyoso boleh ni. Aku tolong bayar wi kamu kata, lepas tu kuwi makan pula 3,000 sebulan. Habis ngaji sedaplah. Cuk periatri dah kita ni hotel 450,000 tu. Mati dah laki. Belanja 400 dah. Tanggung pula batu. Apa tu? Patut tanya kalau kita dekat hotel Koyoso ni boleh terima zakat. Ya, terima kasih di atas soalan tu deh. Sebenarnya kalau kita mari tengok di sini masalahnya hotel tu. Nah, mari tengok masalah hotel tu. Kalau klik kepada asas itu ya nak hotel tak sakut dengan maksiat lah kalau kita kira. Misalnya kita pergi main judi. Lepas tu dah lekat judi. Ni, lekat judi. Moga kita ni tu duk main tu je judi tu. Misalnya duit tak ada kali. Duit aku ni aku nak tak 10,000. Ni. Aku tak 10,000 ni. Tapi tak dengan rupa aku kerana lepas tu kalau tak kena kat aku kerana jadi aku lekat hotel. Jadi orang panggil kalau orang panggil kalau hotel di atas maksiat ia tak wajib bayar, tak wajib kita nak gitu tunai zakat ke apa tu. Tu nak royak mudah-mudah. Nak royak mudah-mudah. Lepas tu hak ni hak Koyoso deh. Hak Koyoso ni orang panggil kita nak tengok situlah nilai dia hak itu tara mana. Tara mana kepik kita tu tara mana. Kadang-kadang kita ni kalau tak pergi ikut jalan tu tak ada jalan lain. Ya kadang-kadang pihak sekolah pihak apa tu ya duk cadai siap dah. Duk cadai siap dah. Mengaji sini mu ada kemudahan ni. Ya buat jalan siap dah. Kadang-kadang kita tak ada nak benda tu. Kita dalam hati kita tak ada nak. Cuma kita nak kemudahan kita boleh ngaji ya. Pas nak pergi bertai duit orang, nak bertai tak leh. Supaya kita nak beli kereta ni. Nak bertai duit orang toko-toko tak leh. Kena duk bertai dengan tanah cat, kena duk bertai dengan cuki, kena duk bertai dengan barisak, segala barisak tu. Jadi lekat hotel betul juga. Cuma nak royak kata hak nak cuci sungguh pesaning. Pasal duit hak sakut dengan maksiat, dia tak masuk dalam bahasa tu. Cuma kita pergi satu bahagian lagi tak ada celah dah. Kalau kita pergi kot bahagia tak ada celah, tak ada jalan lain dah kita kata. So, bel-bel lagi kita duduk dalam negara pasal muamalah bercampur ni. Campur di antara orang kafir dengan orang Islam ni lari tak lepas. Bila lari tak lepas hotel lekat mata dah. Maka boleh pergi kot tu. Boleh pergi kot jalan tu. Boleh pergi kot jalan tu. Maknanya dia boleh juga nak terima di situ. Lepas tu sudah terima sebab terkepik dia tu. Koyoso saat ni dia buka tu kadang-kadang suruh bayar tak suruh bayar habis bayar bulan kita kata lekat Koyoso 80,000 lagi. Demo bayar hak atas korin ni 80,000. Koyoso bayar bulan je. Timur 80,000 bayar 1,000 je. 70 miliar lagi buat menyongek. Poket macam mana pula? Dah ya tak leh. Ya sebab ya apabila kita terima tu untuk bayar hutang. Kita nak makan tak leh. Tu pasal tu. Kita nak makan tak leh supaya kita kita terima untuk nak bayar hutang. Kena bayar hutang.
masih tengah. Kena bayar hutang. Jadi lebih nak pergi duk beli kereta, nak pergi buat rumah tak leh. Masya-Allah. Ya. Tu hotel eh. Tu hotel. Boleh nak kata hotel tu dah. Ya supaya ada orang duk telefon tanya sakut paut dia ni ada orang duk lekat hotel dia kata. Ya, Lepas tu dia nak keluar zakat ni. Nak keluar zakat nak wi ko orang lekat hotel dia tu. Tu juga dia bayar hotel. Nak wi dia bayar hotel kita. Oh, ya. Apa boleh tak dia kata. Ya boleh tapi boleh pun kita kecek luar akak dulu. Kita kecek belum pada kita nak keluar tu dulu. Demo duk lekat hotel kami ni banyak tu 100,000 lagi tu. Lepas tu kami nak keluar zakat ni. Kami ada duit 2, 3, 4 juta. Lepas kami nak keluar zakat ni. 1 juta 25,000. Ya. Nah 2 juta 50,000. 3 juta. Nah 3 juta 75. 4 juta 100,000. Nyengik ni. Kami nak keluar zakat demo ni. Lepas tu demo nak bayar. Oh. Duit kami tu. Kecek luar akak dulu. Kecek luar akak. Sudah kecek luar. Tetapi orang panggil makruh lah. Perbuatan tu makruh. Dia panggil hailah. Maknanya kita helah. Hello. Tu orang panggil makruh. Elah tak ada hilak ke apa Tak ada. Ya dekat-dekat dah tu sampai tu dia tak nak sedap mana tu. Ya. Jadi Lepas tu bawa kita bayar dia kata dia nak bayar setengah ya kita. Macam mana? Dia nak bayar setengah ya. Dia bayar 50 ya. 50 lagi tu dia nak guna pakai. Jadi tak leh kalau kita kira sebab dia ni dia boleh makan atas jalan goreng. Ya. Kalau dia tu fuqara tak apa. Apa? Dah tu. Tu ya. Hotel. Ya. Jadi kalau kita bayar zakat dia, tu kata bayar setengah. Ya. Mek 400,000 lagi berat lagi. Kalau bayar langsung. Kita juga bayar zakat ni macam mana pula? Kita juga bayar zakat ni macam mana? Kita tak tahu lagi akan datang. Jadi bawa kita bayar ni sepenuh dah sah lah zakat. Tak ada apa kita. Cuma hotel tak boleh bayar kelik dah. Bayar saja. Jadi saja ya kita kena tipu lah situ sikit. Ya hello. Ya hilak dah lagi. Kita helah dah payah hilak pula situ. Dia lebih. Tu dia. Helah kap. Helah halus ni. Ya. Letih pak itu ni. Allah akbar. Alhamdulillah. Ya, ni jawab dah saat ni. Lepas tu apa saat ni? Gosok lagi saat ni. Mah dah laku ni. Kali pokok lebih 7 kok duk taruh. Ya. Belah ke kena kuat 7 kok. Ya. Lagu Tu dia. Jadi mah ni kita mah ni masuk dalam kata zakatul huli. Mah ni zakatul huli, zakat pakaian ni. Kita sudah bagi maklumat dah tentang Nabi SAW ada seorang perempuan saat itu bawa anak dia mari berjumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tengok anak dia. Tengok anak dia pakai gelar besar. Dia kata ada seorang perempuan saat itu atat Rasulullah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadi ibnatiha salsalatan. Maknanya ada gelar dua orang. Dia anak perempuan dia kan itu. Ghalizatan ni dengan maknanya tebal berat lah kita kata berat deh. Min zahabin daripada emas. Faqala laha. Maka Nabi pun kata bagi si perempuan itu, "Ata'tina zakat hadza?" Mu wirak zakat ni dua ni. Ni. Wirak zakat ni. Faqalat maka jawablah si perempuan itu dia kata la. Ia tak ada wirak zakat. Pak Nabi kata, faqala laha, Nabi pun kata, ayusawwiruka ayasurruka an yusawwiruka Allah bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar. Mu nak wi dak kalau Tuhan nak mari buh kata daripada kata api neraka di tangan. Dia dengar itu cabut dia anak dia dah. Dia kata ni bagi Allah dan Rasul. Ni maknanya saya sedekah kepada saya zakat kepada Allah dan Rasul lalu dah. Tu nak ayat kata tengok situ tu maknanya lebih daripada adat. Pakal lebih pada. Sebab apa? Sebab ghalizatan. Kita faham situ ghalizatan tu lebih daripada adat. Pas ni kita ada 12 kok. Ada 12 kok kita pakai 5 kok ya. Tu. Lepas tu kita taruh 7 kok. Taruh 7 kok ada pakai tu tak ada karu tu. Pada pakai 5 kok ni sebab kita kena hak ni. Ya ada juga pakai kita beli harga mahal tapi tak sedap pakai.
Lepas tu duk taruh. Jadi jual lah. Tu. Hak ni tak ada mahal mana tapi kita sedap pakai. Lepas tu rasa kena. Tu. Kita duk pakai hak tu lah tu. Mana kalau kita duk pakai hak tu lah tu, hak tu tak ada pakai, pakai apa mah pakai ye ni kita pakai ya tak ada kena keluar zakat. Bila kita tak ada pakai kita duk taruh, maka hak tu wajib zakat. Pas lebih-lebih lagi ya 7 kok. 7 kok tu ya lebih pada nisab. Lebih lah. 7 kok ni lah ni mah sekok 32,350 kok. Hari ni mah kita cek mah hari ni. Tanggal 8 bulan 4. Nah, 2,500 naik puluh ni. Ya. Sekok mah 32,350 kok. Naik sehingga sampai 400 kok lah. 32,000 lebih. Gi pukul kita gi kun dengan 7 kok saat ni. Tubik 220,450 kok. Lebih lah. Wajib keluar zakat. Dia siapa hol, siapa nisab wajib keluar zakat. Siapa mata sudah taruh tu. Allazi masuk dalam ayat kata allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata tu. Tu masuk dalam ayat tu dah kena keluar zakat. Hak 7 kok tu kena keluar zakat. 5 kok dak ni. Hak 5 kok tu dak sebab dia pakai. Tak ada kapuh ngak tu dak kali. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi hitung hak 7 kok tu je lah. Hak 5 kok dah pakai dia panggil huli, pakai dia tetap kita tak nak keluar zakat dak lah. Lepas tu mah saat ni so lagi kait dengan mah akhir bapa ni bah akhir suruh ni dah. Mah saat ni tu kita kena kira sekali ke mah ni hak anak. Nah, mah ni hak kita. Bapa dia zakat ni kena kira kali. Hak kita ada 12 kok. Nah, kita pakai 5 kok, lebih 7 kok tadi dah. Nah, hak anak kita ada 5 kok. Duk taruh-taruh tak pakai. Adakah kena kira capur hak anak kita? Anak tu milik anak dah, bukan milik kita dah. Jadi milik anak dah, hak mak dengan anak. Adakah kena kira capur ke? Suku-suku dah situ. Ini akhir soalan. Ya, terima kasih. Nah, hak 5 kok dia anak tu suku-suku. Nah, suku-suku. Jadi bila suku-suku hak ni tu ya siapa ho siapa nisab dak, kalau tak apa nisab dak. Ya. Tak ada kena keluar zakat kalau tak apa nisab. Jadi suku-suku mak. Jadi suku-suku lah. Ya. Tak ada negara sekali dak lah. Kalau siapa nisab kena apa tu lah kak? Dak, hak suku-suku pun. Dak ya suku-suku ya kira suku-suku. Suku-suku. Jadi kata hak 7 kok dia taruh siapa nisab. Hak 7 kok memang siapa nisab dah. Wajib kata. Hidup bimbing hak kita ni 7 kok dak pakai. Hak anak 5 capur dia 12 lah. Anak suku. Anak suku. Jadi tak capur sekali. Tak. Suku-suku. Dan kat ni dia suku-suku kat ni. Kalau kat ni 7 kira kat ni saja. Hak anak 5. Hak anak 5 tak siapa nisab. Nah, kalau anak 7 juga tak pakai duk taruh cukup sah, wajib nak kuat juga. Tapi kira anak suku lah tak nak campur dengan hak kita dak. Alhamdulillah. Lalu tu adik kakak. Nah, masa kita pun lajak mari 20 minit. Kita nyanyi adik kakak duk tunggu lagi lah. Bukan nyanyi kita nak klik lagi. Masya-Allah. Lalu tu gitulah. Hak pesan benar-benarnya adik kakak akaun bank dapen ni dah. Jadi kita mai bagi ilmu ni, kita nak bagi adik kakak tu tahu katanya kita pondok Benih Baru ni duk terima wakaf lagi. Terima wakaf lagi, lepas tu wakaf satu jalan, dasar lagi zakat di atas gharim. Lalu tu adik kakak yang ada zakat sikit sebanyak, kita boleh bank masuk untuk bank dapat kami ni 932-343-0501 Tanakan Krung Thai dah. Nama aku Muhammad Hasani Ronsoh. Nah, kalau ada zakat, tak ada zakat, kita buat sedekah jariah untuk kita. Dalam bulan Ramadan jangan tinggal weh. Nah, dengan sebab kita duk jadi tak sihat mana, kurang sihat mana, dengan sedekah ni Tuhan akan sembuh penyakit kita. Dawu mardakum bi sedekah, Nabi kata. Terah tengok adik kakak lu tak percaya pak sedekah. Lepas pada kita mari pak kita wasa dada kita luah kita nyawa. Ni kalau kita biasa beramal ni, saya pergi jumpa dengan seorang hujat saya baru ni. Masa duk Mekah apa 10,000 yawi duit untuk siqayah. 10,000 kata. 10,000 yawi ni. Ya niat kata insya-Allah ustaz. Saya ni mari umrah dengan ustaz ni dah. Wasa puas hati sungguh atau dalam doa dalam gapo buat ke bajik ke ustaz dawi. Saya buat semua kata. Baru ni ustaz dah yawi 10,000 ustaz dah stokar untuk bajik ke buat siqayah jamu dia di Mekah. Ya harap kata dekat Mekah ni Tuhan murah rezeki sungguh. Kerana satu ganda 100,000. Kelik rumah jok daripada bulan Tulah ustaz dah eh. Tulah Pecikah Tanwa Makara Kumpa. Tulah Pecikah Tanwa Makara Kumpa Mina lah ni Mesa ne bulan. Ya, ne bulan ni babore. Anak yo hodok nego kali dengan dia ni. Ne bulan ni 500,000 labo. Masya-Allah. Oh ni kita kata Allah ni lah. Yo tahu sungguh dah.
anak yo sulung tu 500,000 ne bulan. Nego ni. Bukan nego ketang ni. Nah, nego benar halal lah. Nah, anak hak sulung tu 500,000. Anak hak nombor 2 200,000, dekat-dekat 300,000 lah apa. Pas dia sendiri hak juru dekah saat ni dia kata boleh beli emas tambah sampai ke 23 kok pula ustaz dah. Nah, lepas tu boleh beli tanah. Nah, lepas tu boleh uruh dia ada hutan-hutan ke apa semua saat ni ya tu. Allah dia yakin sungguh lah kalau buat sedekah ni Tuhan murah sungguh rezeki. Lalu tu lah bawa kita pergi nak kali train ustaz ni 5,000 ustaz ni untuk sikoyah di Mekah. Ni nampak ya gari ni sebab tu kita tak gari, kita tak ada uak. Lalu tu tak ada uak, cuba uak malam ni. Nah, uak malam ni. Uak cepat-cepat malam ni. Kita uak malam ni insya-Allah kita boleh tengok hasil. Nah, saya tak kata saya lah. Tu hujat saya sendiri boleh tengok lah. Benda-benda sedekah saat ni. Sebab sikit je kita tu, tapi Tuhan balas mari tu tak tahu mari di mana apa. Nah, tahu ni tak tahu kok mana ni. Baju raya anak awal lagi. Ya tu ada rezeki. Ada rezeki. Lalu tu adik kakak, kalau tak buat lagi kita belajar buat dalam bulan Ramadan ni. Saya lah mana harta kita, dia kita sedekah di jalan Tuhan guna istilah butai ke. Memang kalau butai ni wajib bayar kelik. Nah, bab tu Tuhan guna istilah butai. Mu ke butai wajib ke bayar kelik kamu. Aku ke bayar saja. Aku lebih pada aku butai lagi. Masya-Allah. Lalu tu 932-343-0501. Ekor beduk dapat kita besar jeruk, besar gasi tu hakor dapat tu kita buat akor besar. Nah, duk bunyi tak nampak. Lepas tu tulis pula wakaf pondok benih baru. Nah, hak tu redha putih tu dah. Nah, tanakan Keluntai tu. Tekan masuk mari insya-Allah. Lepas tu kami hujung rasyahnya ni kita doa, entar lagi babo doa. Semoga Allah Taala murah rezeki kita. Nah, Allah Taala bagi sihat tu badan, anak kita anak yang soleh. Nah, kita duduk dalam golongan orang yang dapat tunaikan ibadah berpanjangnya, iaitu banyak sedekah, amalan berpanjangnya kita. Ilmu manfaat kita terkecil saat ni jadi ilmu manfaat. Anak yang soleh kita bagi anak yang soleh, anak kita jadi anak yang baik. Segala amalan sampai pahala kita. Itulah tujuan kita hidupnya. Nah, dia ada 2-3 perkara ni cukup dah ustaz dah. Lalu tu insya-Allah adik kakak pakat sekolahนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับฝากนะครับเลขที่บัญชีด้านหน้าเนี่ยเป็นการวอกัฟทำความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับพี่น้องต้องวอกัฟผ่านเลขที่บัญชีปอนเนาะบันเนบารูแห่งนี้นะครับผ่านเลขที่บัญชี932-343-0501นะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกุมมูฮัมหมัดฮัสซานีโรงโซถ้าพี่น้องมีซากาตนะครับพี่น้องสามารถให้ซากาตในโหมดของคนติดหนี้กับบาบอได้เพราะช่วงนี้บาบอยังติดหนี้อยู่นะครับติดหนี้เพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวนะครับเพราะว่าบาบอกำลังสร้างปอนเนาะบันเนบารูอยู่ซึ่งปอนเนาะเนี่ยเราจะเปิดอีกไม่นานแต่ว่าเรายังติดหนี้ในการก่อสร้างหลายๆอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีซากาตในโหมดอัสนับที่ติดหนี้พี่น้องสามารถโอนเข้าบัญชีของบาบอได้ตรงเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์akhirah kita hari ini kita suruh pada baba sebagai doa akhir kita untuk hari ini insyaallah silakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa i'tikafana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالنور تلالت وبضيف الرحمن تعالت لتعانق بالحب